Assalamualaikum dan hai, kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan mengenai cabaran fahaman liberalisme dalam konteks masyarakat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Siti Nadira binti Muhammad Razi, ingin memulakan perbentangan ini dengan menceritakan pengenalan bagi topik yang kami pilih, iaitu cabaran fahaman liberalisme dalam konteks masyarakat Malaysia. Okey, apakah itu liberalisme? Secara umumnya, liberalisme ini merupakan fahaman yang liberal atau bebas ataupun pendirian yang mahukan demokrasi secara kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Liberalisme juga dapat didefinisikan sebagai satu bentuk kefahaman yang memisahkan aspek agama dan membolehkan sesuatu tindakan atau amalan bebas dari ketentuan agama. Seseorang yang memegang prinsip dan juga menerima fahaman liberalisme ini dianggap sebagai seorang yang liberal. Jadi, adakah anda tertanya-tanya dari mana fahaman liberalisme ini tercetus? Baik, saya ulaskan. Lahirnya fahaman liberalisme ini adalah dari zaman pencerahan, iaitu pada abad ke-18 di dunia barat. Hal ini dapat dibuktikan ketika tercetusnya revolusi Perancis pada tahun 1789. Fahaman liberalisme ini tidak terhenti pada dekad itu sahaja. Malah sehingga kini penerimaan liberalisme juga turut meluas di Malaysia. Seperti yang kita tahu, di Malaysia mempunyai pelbagai penganut agama yang dimajoriti oleh penganut agama Islam. Jadi, tercetusnya satu pegangan Islam liberal yang telah bercampur aduk dengan konsep liberalisme secara terbuka yang tidak berpandukan syariat Islam, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Oleh itu, apa yang dapat diulaskan adalah aliran liberalisme di Malaysia ini adalah meluas mengikut pegangan agama masing-masing. Seterusnya, saya ingin menerangkan mengenai objektif bagi kajian yang dijalankan ini. Terdapat 3 objektif kajian bagi topik ini. Yang pertama adalah bertujuan untuk memahami liberalisme secara dasarnya dan juga kefahaman terhadap liberalisme tersebut. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerimaan rakyat Malaysia dan kesan serta isu kefahaman liberalisme di Malaysia. Dan yang terakhir sekali adalah bertujuan untuk mempelajari sejarah serta tokoh terhadap fahaman liberalisme ini. Kajian literatur. Menurut penulisan jurnal UKM Ahmad Munawar Ismail Zakaria Stafa, berfikir secara liberal bermaksud berfikir secara bebas dan terbuka, luas dan tidak comot. Means liberal ni tidak terkongkong dengan hanya satu pemikiran sahaja. Ia juga disebut sebagai satu struktur pemikiran yang menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuklah sosial, budaya, politik, pendidikan, ekonomi dan agama. Dari segi perspektif teologi pula, liberal ni bermaksud berfikir untuk bebas daripada kepercayaan tradisi. Maksud yang lebih jelas lagi, macam mereka ni berfikir ajaran tradisi ini ajaran lama dan sempit. Jadi ajaran tradisi ini perlu diubah kerana tidak sesuai dengan pemikiran moden zaman sekarang. Perkataan liberalism diartikan sebagai seseorang individu yang bersifat dan berfahaman liberal. Individu yang bersifat dan berfahaman liberal ni memiliki kepercayaan bahawa semua manusia mempunyai hak kesesamaan bersuara dan bertindak bebas daripada kekangan agama dan ideologi. Liberalism dari sudut perspektif Islam pula ialah pemikiran cuba membebaskan Islam dari sebagai ikatan syarak dengan cara mentafsir, mengolah atau menafikan apa sahaja dalil syarak yang sesuai dengan pemikiran yang berteraskan falsafah barat. Kumpulan ini memiliki agenda untuk membebaskan manusia dari pelbagai dominasi yang dianggap menjeratkan kebebasan. Contohnya halal haram.
Kenapa halal haram? Kerana mereka menganggap ini sebagai gangguan utama untuk kebebasan manusia. Pemikiran liberal. Pemikiran liberal ini mempunyai 3 asas, iaitu first, kebebasan. Setiap individu bebas untuk melakukan apa sahaja perbuatan yang ingin mereka lakukan. Pihak pemerintah atau kerajaan tidak mempunyai kuasa langsung untuk membuat peraturan atau tegahan. Yang kedua ialah individualism, mengandungi 2 maksud. First, mengenai sikap keakuan dan cinta terhadap diri sendiri. Pemahaman ini telah menguasai pemikiran orang Eropah sejak zaman kebangkitan Eropah sehingga abad ke-20 Masihi. Maksud kedua pula ialah kemerdekaan diri, dan ini adalah fahaman baru dalam anutan liberalisme yang dipanggil sebagai pragmatism. Last sekali ialah rasionalis. Dia macam keutamaan menggunakan akal, lebih kepada bermaksud mendewakan akal. Penggunaan akal semata-mata dalam mencari dan mencapai sesuatu kepentingan dan manfaat tanpa memerlukan kekuatan yang lain. Sejarah kemunculan. Sebelum kita memahami dan mendalami dengan lebih mendalam apakah itu fahaman liberal, kita seharusnya perlu mengetahui bagaimanakah fahaman liberal ini bermula. Fahaman liberalisme ini bukan sahaja hanya melanda umat Islam, malah turut melanda agama lain seperti agama Yahudi dan agama Kristian. Dalam mendepani kemajuan kemodenan, lahirlah kalangan penganut agama yang membuat pentafsiran baru pada kitab agama masing-masing dengan alasan ia lebih bersesuaian dengan perubahan zaman abad ini. Apabila umat Islam mencapai tahap ketamadunan yang tinggi pada zaman pemerintahan kerajaan Uthmaniyah, masyarakat Eropah mengalami Daesh yang bermaksud zaman gelap. Zaman gelap ialah zaman kemunduran bagi Eropah dalam segala aspek kehidupan. Masyarakat Eropah dicengkam, dimanipulasi dan dipermainkan oleh golongan agama Kristian yang jauh tersesat dari ajaran sebenar. Para padri Kristian Katolik sewaktu itu telah menguasai kepercayaan, bidang ilmu pengetahuan, pentadbiran dengan memaksa setiap lapisan masyarakat agar patuh dan taat kepada kuasa agama dan gereja. Hak hakiki gereja berada di tempat tertinggi apabila mereka meletakkan setiap elemen kehidupan, pentadbiran, ekonomi hinggalah akhlak dan kehidupan individu hanya kepada kuasa gereja. Secara tidak langsung, golongan gereja ini berjaya mengongkong kumpulan kaya, ahli perniagaan dan orang awam. Penguasaan dan pengongkongan pentadbiran para padri gereja ini membawa kepada pemberontakan oleh golongan yang ditindas dan dijatuhkan. Mereka ini datang daripada pelbagai latar belakang dan lapisan masyarakat. Ini termasuk para cendekiawan yang banyak mengkritik kuasa autonomi gereja terhadap masyarakat. Apabila golongan bijak pandai telah berani mengkritik golongan gereja, maka munculnya gerakan yang menentang gereja hasil kesepakatan kumpulan-kumpulan kapitalis. Antaranya, lahir idealisme komunis yang dicipta oleh Karl Marx yang menganggap agama adalah candu masyarakat. Ahli-ahli falsafah Eropah juga mula mempersoalkan peranan agama dalam kehidupan. Impak negatif kepada agama adalah apabila masyarakat mula melihat agama lebih membawa masalah daripada kebaikan. Akhirnya, perkembangan ini membawa kepada zaman Renaissance, iaitu zaman kebangkitan bangsa Eropah dari zaman gelap. Rakyat Eropah mahu membentuk tamadun mereka mengikut acuan dan cara hidup mereka. Lalu berlakunya manipulasi agama bila wujudnya istilah baru dalam agama, iaitu liberalisme ataupun pemikiran bebas tentang agama Kristian. Liberalisme yang berlaku dalam agama Kristian turut memberi impak kepada dunia Islam. Ia menular memasuki agama Islam apabila lahirnya ramai ilmuwan yang cenderung kepada orientalis pemikiran barat. Dalam buku yang diterbitkan oleh Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM tahun 1978 dan ditulis oleh Prof. Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Aftas yang bertajuk Islam and Secularism, telah mengupas dan menerangkan tentang bagaimana golongan orientalis menjadikan senjata ampuh bagi menjatuhkan dan memundurkan Islam.
Ia salah satu pendekatan secara halus yang digunakan bagi menawan Islam dan umatnya. Di Malaysia, semakin hari, golongan yang berfikiran Islam liberal semakin menular. Menurut Ugi Soeharto 2016, faktor kemunculan pemikiran Islam liberal adalah disebabkan oleh segelintir individu yang terpengaruh dan percaya dengan pandangan dan cara hidup barat, serta peradabannya yang banyak menguasai dan memonopoli berbagai bidang dan cabang ilmu dewasa ini. Ia merupakan pemikiran modernisme yang berpaksikan budaya hedonisme. Golongan ini beranggapan hukum-hukum Islam melanggar hak-hak asasi dan kebebasan manusia. Bahkan ia tidak sesuai dengan peredaran zaman kini serta mengongkong penganutnya. Pemikiran modernisme ingin menunjukkan satu tafsiran Islam yang baru berdasarkan konsep humanisme, hak dan kebebasan individu yang dikatakan sesuai dengan dunia sekarang. Lalu, ia menanamkan nilai-nilai baru dalam masyarakat serta mengubah persepsi dan pandangan, lantas membentuk persepsi baru makna kemajuan, pembangunan serta hak dan kebebasan individu. Semua ini ternyata amat bercanggah dengan Islam. Biarpun pemikiran ini bercanggah dan bertelagah dengan Islam, namun golongan liberal ini menggunakan Islam sebagai sandaran agar mereka mendapat sokongan dari golongan awam yang beragama Islam. Dari satu sisi pandangan, golongan liberal terlihat seperti memperjuangkan Islam kerana dikatakan pemikiran itu sebagai sebahagian daripada Islam, namun hakikatnya tidak sama sekali. Terima kasih Afika atas pembentangan tentang sejarah kemunculan liberalism. Dan dengan itu kami bergerak pula kepada tokoh-tokoh liberalism. Penyebaran ideologi liberalism ini banyak tersebar melalui tokoh-tokoh liberalism itu sendiri. Dan fahaman liberalism ini bukan sahaja diaplikasikan dalam kehidupan seharian, malah dalam politik, undang-undang, ekonomi dan agama. Tokoh liberalism yang pertama yang memainkan peranan yang penting dalam penyebaran ideologi liberalism ini ialah John Locke. John Locke dilahirkan di perkampungan Winton, England pada tarikh 29 Ogos 1632 dan beliau meninggal dunia pada 28 Oktober 1704 di usia 72 tahun. Beliau ialah ahli falsafah Inggeris pada abad ke-18. Beliau juga dikenali sebagai bapa liberalism kerana ideanya tentang hak kesamarataan dan hak individu. Beliau juga memperkenalkan konsep state of nature yang bermaksud sifat semula jadi manusia itu baik, tetapi disebabkan adanya perbezaan antara harta dan kekayaan, ini menyebabkan orang akan tindas antara satu sama lain. Dan konsep ini telah meraih kebimbangan John Locke dan disebabkan itulah beliau membuat keputusan untuk membuat perjanjian antara individu bebas dengan penguasa untuk memastikan tiada penindasan berlaku. Akhir sekali, John Locke juga telah memperkenalkan classical liberalism yang telah menjadi penggerak revolusi di negara barat pada abad ke-18 dengan 19 dan classical liberalism ini dia punya pengaruh masih ada sehingga ke hari ini. Tokoh liberalism yang kedua ialah Voltaire. Voltaire ni ialah seorang penulis, ahli sejarah dan ahli falsafah. Beliau dilahirkan pada tanggal 21 November 1694 di Paris dan meninggal dunia pada 30 Mei 1778 di usia 83 tahun. Voltaire ni berani sikit sebab penulisan beliau banyak mengkritik tentang kerajaan, gereja dan adat istiadat sosial. Dan disebabkan penulisan beliau yang berani itu, beliau juga pernah dipenjarakan di penjara Bastille selama 11 bulan. Voltaire banyak menyuarakan pendapat beliau tentang toleransi agama, kebebasan bersuara dan hak untuk mendapat pengadilan yang sepatutnya. Salah satu penulisan beliau yang bertajuk Philosophical Letters pernah dilarang untuk dijual dan dibakar kerana dalam penulisan tersebut beliau membandingkan perbezaan antara sistem pemerintahan di Perancis yang tidak menguntungkan dengan sistem pemerintahan di England. Walaupun penerbitan Philosophical Letters dilarang untuk dijual dan dibakar, namun karya beliau laris dijual dalam edisi bahasa Inggeris di Britain dan keseluruhan benua. Tokoh liberalism yang terakhir ialah Adam Smith atau nama sebenarnya John Adam Smith. Beliau lahir pada tahun 1723 di Scotland dan meninggal dunia pada tanggal 17 Julai 1790 di Edinburgh. Adam Smith banyak menyumbang idea liberalism dalam bidang ekonomi yang merangkumi aspek pembahagian buruh, perdagangan bebas dan prinsip usaha individu. Tujuan beliau adalah untuk memberitahu bahawa politik liberalism boleh memanfaatkan kebebasan individu dan ekonomi pasaran bebas
tanpa mengendahkan sosial dan keperluan asas manusia. Pada tahun 1766, beliau telah menerbitkan karya yang bertajuk An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations yang menjadi terkenal kerana dalam penulisan tersebut membincangkan tentang konsep asli seperti pembahagian buruh kepada kemahiran pakar, perusahaan individu, mata wang antarabangsa umum dan ekonomi yang diterajui pasaran. Karya dan ideologi beliau banyak menyumbang dalam liberalisme ekonomi. Itu sahaja daripada saya dan saya akan meneruskan pembentangan ini kepada Anwar untuk menerangkan tentang isu dan kesan liberalisme. Terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan 1 dan sekian, terima kasih. Isu pertama liberalisme yang akan saya utarakan ialah perjuangan pluralisme agama ini boleh mengakibatkan Islam sebagai agama rasmi di Malaysia tergugat, lemah dan yang paling merisaukan ialah fenomena murtad. Isu yang kedua, liberalisme yang memperjuangkan penolakan hak asasi manusia serta kesaksamaan jantina boleh menyebabkan masyarakat di Malaysia kucak-kacir tanpa tindakan syariat Islam. Isu liberalisme yang ketiga ialah fahaman golongan liberal terhadap pemberontakan dan penyusunan ideologi baru dengan gaya hidup masyarakat barat menjadikan kehendak manusia tanpa batasan dan bercampur baur antara Islam dan Barat. Isu yang keempat dan terakhir, liberalisme menganggap Al-Quran seperti syair dan budaya orang Arab sahaja, serta sebuah kitab dongeng dan rekaan semata-mata. Ini boleh mempengaruhi orang lain memperlekehkan Al-Quran yang telah diturunkan sebagai pembawa rahmat kepada manusia. 3 kesan fahaman liberal di Malaysia daripada 4 isu yang saya utarakan tadi. Yang pertama, masyarakat Islam yang terpengaruh dengan fahaman liberalisme ini akan membuat penafsiran Al-Quran mengikut hawa nafsu, sempit dan jenuh. Mereka akan meninggalkan syariat dan undang-undang dan hukum hakam yang termaktub dalam Al-Quran. Kesan fahaman liberalisme yang kedua ialah ia juga mempermudahkan seseorang Islam menjadi murtad kerana hak kebebasan beragama yang diperjuangkan golongan itu akan menyebabkan kehancuran institusi masyarakat apabila Al-Quran ditafsir mengikut akal semata-mata. Kesan fahaman liberalisme yang terakhir ialah apabila isu pluralisme dan liberalisme ini dapat mempengaruhi pemikiran umat Islam, usaha dakwah akan menjadi lebih tercabar untuk mengembalikan penyebaran risalah yang dibawa oleh Rasul ke muka bumi dalam menjelaskan unsur ketauhidan dan pensyariatan Islam yang syumul. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nur Anana Jihad dan saya akan meneruskan pembentangan kumpulan ini dengan topik cabaran dan cara mengatasi isu liberalisme di Malaysia. Menurut pembentangan slide sebelum ini oleh rakan saya, isu liberalisme bukanlah suatu perkara yang baru didengari rakyat Malaysia pada ketika ini. Malahan ia telah wujud sejak tahun 1980-an lagi. Namun begitu, hal ini bukanlah suatu perkara yang dapat memberi impak positif kepada negara, namun ia banyak memberi kesan negatif. Oleh itu, berbagai usaha perlu dilakukan bagi mengatasi masalah ini. Pertama sekali, ceramah atau seminar sewajarnya dianjurkan. Usaha ini berfungsi untuk mengukuhkan kefahaman golongan liberal tentang agama Islam. Terdapat situasi di mana golongan ini berusaha untuk merosakkan atau memusnahkan fahaman sedia ada agama Islam seperti tingkah laku seksual yang bertentangan dengan agama Islam, iaitu LGBTQ. Oleh itu, pengajaran dari kisah-kisah azab kaum terdahulu boleh diselitkan dalam konteks ucapan ceramah bagi menimbulkan rasa insaf dan takut dalam diri mereka terhadap balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contoh ialah kaum Nabi Lut yang mengamalkan hubungan songsang dan akhirnya diazab oleh Allah dengan dihujani dengan
batu berapi serta negeri mereka diterbalikkan. Usaha kedua yang dapat dijalankan adalah pemerkasaan dan penguatkuasaan undang-undang. Hal ini penting bagi memastikan keharmonian antara semua agama dapat dikekalkan. Jika tindakan ini tidak diusahakan, maka jenayah seperti menghina agama lain akan terus berleluasa dan akhirnya akan mengakibatkan pertelingkahan atau salah faham antara agama. Oleh itu, tindakan undang perlulah dilaksanakan bagi memastikan masalah ini dapat diselesaikan. Misalnya seperti denda RM1 atau penjara atau kedua-duanya. Selain daripada itu, penerbitan buku-buku ilmiah juga sewajarnya dijalankan. Buku-buku tersebut dapat memperkenal dan memperjelas konsep-konsep sebenar Islam yang sering menjadi topik perbalahan dan pertikaian golongan bukan Islam seperti harta pusaka dan juga kebenaran lelaki Muslim untuk memiliki 4 isteri. Oleh itu, para penulis buku-buku ini perlulah menjelaskan hal-hal tersebut dengan ringkas dan padat serta menjelaskan hikmah di sebalik setiap perkara itu agar para pembaca dapat menerima gambaran yang lebih jelas mengenainya. Dalam pada itu, penulisan buku ini juga perlulah menggunakan bahasa yang moden atau ringkas dan tidak kuno agar para pembaca dapat lebih mudah memahami konteks yang disampaikan. Hal ini juga dapat menarik minat pembaca untuk mengetahui lebih lanjut isi kandungan buku tersebut. Akhirnya, penyelidikan Al-Quran juga perlulah dijalankan. Hal ini mustahak kerana kesahihan Al-Quran telah dipersoalkan oleh golongan berfikiran liberal. Penyelidikan Al-Quran termasuklah dengan membuktikan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri berkaitan dengan sains, lebih-lebih lagi dengan fenomena alam yang merupakan di luar kawalan manusia. Contoh ketara yang dapat kita lihat adalah peredaran matahari dan bumi yang telah dijelaskan dalam Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu dalam surah Al-Anbiya ayat 33 dan surah Yasin ayat ke-38. Seperti yang kita tahu, teknologi sains pada ketika 1400 tahun dahulu bukanlah secanggih teknologi yang kita tahu kini. Jadi ramai saintis yang terpegun dengan ketepatan Al-Quran dengan fakta sains. Meskipun pada ketika itu, ia bukanlah sebuah kalam yang sering dikaitkan atau dirujuk untuk teknologi sains. Kajian ini telah menganalisis beberapa petikan teks yang relevan untuk kami faham fahaman liberalisme dengan lebih mendalam. Berikutan itu, kajian ini telah menyelami sejarah liberalisme, iaitu tokoh-tokoh awal liberalisme yang membantu dalam penyebaran fahaman ini. Penyelidikan ini juga telah mengenal pasti cabaran, kesan dan juga cara mengatasi isu-isu liberalisme di Malaysia. Penghinaan terhadap agama Islam dan juga penyebaran agama-agama sesat di negara kita semakin hari semakin merisaukan. Lebih-lebih lagi dengan wujudnya pelbagai platform media sosial yang tentunya akan memberi impak negatif kepada negara dan juga agama Islam jika disalahgunakan. Jika perkara ini tidak dibendung dengan segera, maka ia akan terus berleluasa dan akan memudaratkan agama Islam. Oleh itu, Kerajaan Malaysia dengan kerjasama institusi agama seperti IKIM, JAKIM, JKSM dan juga Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri perlulah bekerjasama dalam menghalang doktrin seperti liberalisme ini agar kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan dapat dipelihara.